Kesalahan menyebut huruf hamzah dan ha. Okey. Mungkin tuan-tuan akan tanya, kenapa sebut hamzah dan ha dulu? Kan kalau ikut susunannya a, ba, ta, tha, ja. Dalam buku ni kita tak ikut turutan biasa tu. Abjad, a, ba, ta, tha, ja. Tapi buku ini kita kupas mengikut turutan makhraj. Jadi tuan-tuan yang telah belajar makhraj, alhamdulillah akan nampak kenapa bermula dengan hamzah, kenapa bermula dengan ha. Kerana kita ikut susunan makhraj. So daripada bawah sekali itulah pangkal leher, makhrajnya adalah huruf hamzah, ha, kemudian ain, ha, kemudian ghain, kha, begitu seterusnya. Okey. So tuan-tuan tengok pada buku muka surat 4, kesalahan menyebut huruf hamzah dan huruf ha. Kita baca sama-sama, tuan-tuan tengok buku. Perlu diketahui bahawa huruf hamzah dan huruf ha mempunyai persamaan. Jadi huruf hamzah dan ha ni ada persamaan dia. Dari sudut mana? Dari sudut makhraj. Okey, hamzah dan ha sama dari sudut makhraj. Dan juga sama daripada dua sifat, iaitu sifat infitah, istifal. Walaupun begitu, okey, saya ulang balik, maknanya huruf ha dan ha, huruf hamzah dan ha ada persamaan dia. Yang pertama persamaan daripada makhraj, yang kedua persamaan dari sudut sifat. Sifat mana tu? Sifat infitah dan istifal. Walaupun begitu, walaupun dua huruf ini ada persamaan, okey, huruf hamzah mempunyai sifat jahar, syiddah, manakala huruf ha pula mempunyai sifat hamas, rakhawah, khafa. Ini yang membezakan dia. Dia sama pada makhraj, dia sama pada dua sifat, tetapi dia berbeza pada beberapa sifat. Okey, dengar. Jika sifat-sifat huruf ha tersebut hilang, kalau sifat-sifat huruf ha kita sebut tadi tu hilang, tak ada pada dia, maka dia akan bertukar menjadi huruf hamzah. Begitu juga sebaliknya. Jika sifat syiddah dan jahar hilang daripada hamzah, maka dia akan menjadi huruf ha. Hal ini memberi kefahaman kepada kita bahawa kedua-dua huruf tersebut mempunyai persamaan dari sudut makhraj maupun sifat. Oleh itu, setiap qari hendaklah berhati-hati menyebut kedua-dua huruf ini dengan cara menyatakan sifat-sifat yang ada pada keduanya supaya tidak tertukar antara satu sama lain. Jadi kita dapat faham apa? Okey, huruf hamzah dan ha ni dia ada persamaan. So bila kalau kita tak jaga dari sudut sifat-sifat yang tersendiri yang ada pada huruf ha dan huruf hamzah, kalau hilang sifat asal dia, maka dia akan bertukar. Huruf hamzah boleh tertukar dengan ha, huruf ha boleh tertukar dengan huruf hamzah. Itu maknanya gambaran yang pertama dalam pendahuluan ni kita kena nampak bahawa hamzah dan ha, huruf ini bunyi dia seakan-akan sama. Bunyi hamzah a, bunyi hamzah ha, dekat bunyi dia. So kalau kita tak jaga, tak pelihara, tak prihatin pada sebutan duanya, dia akan bertukar antara satu sama lain. Itu fahaman pertama daripada bacaan kita. Baik. Kemudian kita pergi kepada muka surat 5. Cuba tengok dalam gambar rajah ni. Just tengok aja. Okey, bagi orang yang belum faham apa itu infitah, istifal, so jalan saja. Jalan saja. Sekarang ni bukan masa untuk kita faham makhraj kat mana, sifat kat mana. Kita just nak bagi tahu pada seminar ni adalah kalau huruf ni duduk dalam keadaan begini, mudah berlaku kesalahan. Okey, sekarang ni tengok kepada muka surat 5. Dalam gambar rajah tu, kita dah bantu untuk senaraikan. Senaraikan apa? Senaraikan makhraj dan sifat. Cuba tengok huruf hamzah dan huruf ha. Di atas ni sifat bagi huruf hamzah, jaha, syiddah, ismat, istifal, infitah. Ada pun huruf ha, dia punya sifat-sifat dia ismat, hamas, rakhawah, istifal, infitah. So sebahagian sifat pada hamzah ada pada huruf ha. Bermakna apa? Dekat sangat persamaan dia tu. Itu untuk kefahaman peringkat pertama. Okey, bila kita tahu, okey, ini cerita utama. Ini cerita utama. Bila kita dah tahu dah bahawa huruf hamzah dan huruf ha
sebutannya tu ada persamaan, dekat-dekat, dan dia mudah berlaku kesalahan, bertukar antara hamzah dan ha. Maka pertama, kesalahan menyebut huruf hamzah. Okey, kita kena tahu yang pertama, kesalahan pertama adalah menyebut huruf hamzah secara keras. Menyebut huruf hamzah secara keras. Okey, saya baca. Menyebut huruf hamzah secara keras adalah satu kesalahan. Macam mana sebut hamzah secara keras tu kita cerita nanti. Kerana apabila huruf tersebut dibaca secara keras, maka kita akan dapati bunyi sebutan huruf tersebut seperti orang sedang muntah, terutamanya ketika huruf hamzah bertanda sukun. Bila huruf hamzah itu mati. Okey. Contoh cuba tengok dalam kolom. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Dalam kotak tu kita ada contoh huruf hamzah yang mati. La wa inna min ahlil kitabi laman yu'min. Hamzah mati. Yu'minu billah. So kita kena matikan huruf hamzah secara lembut. Kalau kita matikan dia secara keras, seperti ramai orang baca macam tu, kita akan dengar suara orang yang sedang muntah. Contoh, laman yu'minu billah. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah. Sebab apa? Sebab dia matikan huruf hamzah secara keras, so terkeluar suara seperti orang yang sedang muntah. Oleh kerana itu, huruf hamzah apabila dia bertanda mati, berada dekat dalam mati, kena baca secara lembut supaya tak kedengaran suara orang yang macam nak muntah tadi. So baca dia, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dia baca mu'minun. Itu yang dimasukkan membunyikan huruf hamzah secara keras, dan dia adalah satu kesalahan. Jadi apabila kita tahu macam tu, bila kita baca Quran, kita berjumpa dengan mana-mana huruf hamzah yang berada dalam keadaan mati, kita kena laksanakan ataupun kita kena sempurnakan kematian huruf hamzah itu secara lembut supaya tak kedengaran suara lebihan atau suara semacam orang yang sedang muntah. Okey. Pergi kepada kesalahan menyebut huruf hamzah yang kedua. Yang kedua, mentafkhimkan huruf hamzah. Mentafkhimkan itu kita ada nombor 16. Kalau nak faham apa maksud tafkhim, boleh baca nota kaki kat bawah. Tapi tafkhim maknanya menebalkan. Mentafkhimkan bermakna menebalkan. So menebalkan huruf hamzah adalah suatu kesalahan. Kerana huruf hamzah adalah huruf yang nipis. Sebutan dia a, i, u. Okey, baik. Cuba tengok contoh dalam kolom. Contoh dalam kotak tu. Okey, selalunya cuba tengok contoh pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalunya bila huruf hamzah baris atas, selepasnya ada huruf ain yang berbaris depan. Au. Kita muncungkan mulut kerana nak sebut huruf ain. Tetapi orang yang tak mengaji, dia akan tersalah menebalkan huruf hamzah. Kerana apa? Kerana dia terlajak ambil baris depan huruf ain. So dia baca a'udzu billah, a'udzu. Dia a'udzu. Sebab apa? Sebab apa tak Sebab dia dah terpengaruh dengan baris depan ain, a'udzu. So tu telah terkesan kepada baris atas huruf hamzah. So ada orang baca a'udzu. Bila baca a'udzu, itulah dimasukkan huruf hamzah telah ditebalkan. A'udzu. Kita nak baca a'udzu. Maknanya, kalau tuan-tuan baca Quran, ada huruf hamzah yang berbaris atas, kena jaga nipis huruf hamzah. Terutamanya jika selepasnya ada huruf yang berbaris depan seperti a'udzu. Selalunya kalau selepas huruf hamzah tu ada berbaris depan, lidah kita atau mulut kita cenderung untuk menebalkan huruf hamzah secara tak sengaja. Baik. Contoh yang kedua, waman azlamu. Cuba tengok contoh yang kedua, waman azlamu. Selepas huruf hamzah baris atas, ada huruf dha yang tebal. So selalunya kita akan baca secara salah, secara tebal, waman azlamu. Ada orang baca macam tu, waman azlamu. Jadi Kenapa jadi macam tu? Sebab huruf hamzah berjiran dengan huruf yang tebal. So lidah kita yang tak mengaji ni, dia akan sebut huruf hamzah itu seperti huruf yang tebal juga. Waman azlamu. Kita nak waman
wa man adlam. Begitu juga. Tuan-tuan just dengar saja, jangan praktik apa-apa, tutup sound supaya tak mengganggu saya untuk buat penjelasan. Kerana kita sangat banyak sampai huruf ya, sampai 29 huruf tu saya akan cover belakang insya-Allah. Dan sesi akhir nanti boleh bertanya. Kalau tuan-tuan perempuan dah ada soalan, nanti simpan dulu. Sesi akhir nanti kita akan buka ruang untuk bertanya. Begitu juga faqala ahattu. Ramai yang akan baca faqala ahattu. Sebab apa? Selepas huruf hamzah ada huruf ha. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ha dengan hamzah ni dia huruf yang sejenis, mutajanis. So bila mutajanis susah disebut. Ha, payah. So lidah kita yang tak mengaji ni dia akan sebut hamzah itu seperti huruf yang tebal. Faqala ahattu. Itulah yang dibacanya. Dan bacaan itu bacaan yang salah kerana mentafkhimkan, menebalkan huruf hamzah, bacaan yang salah. Nak baca macam mana? Baca dengan nipis, tarqiq. Faqala ahattu. Faqala ahattu. Itu cara baca huruf hamzah. Kemudian contoh yang last sekali, ihdina. Ini dalam surah Al-Fatihah kita. Ramai yang baca ihdina, dia baca ihdina. Sebab apa? Sebab selepas huruf hamzah ada huruf ha. Dan huruf ha ni dia bersifat dengan tersembunyi. Nak menyebut dia tu jadi susah sikit. Bila susah nak sebut ha, jadi tak perasan tertebal hamzah. Dia baca ihdina. Bukan ihdina tapi dia ihdina. Maknanya sini berlaku kesalahan menebalkan, mentafkhimkan huruf hamzah secara tak sengaja. Orang tanya mungkin, dah Ustaz kalau kita baca dalam semayang macam mana? Semayang kita sah tapi tak sempurna bacaan Fatihahnya. So kita dah hidup lama, kita dah baca Fatihah lama, pastikan bacaan Fatihah kita itu bacaan yang sempurna. Barulah dia insya-Allah diberi ganjaran pahala yang setimpal dengan bacaan kita. Baik. Habis huruf hamzah, kesalahan hamzah dari sudut mentafkhimkan hamzah. Yang ketiga, membunyikan huruf hamzah berbaris. Apa maksud yang ketiga, membunyikan huruf hamzah berbaris? Maknanya kesalahan. Sebab nombor 3 ni berada di bawah tajuk kesalahan menyebut huruf hamzah. So nombor 3 ini adalah kesalahan membunyikan huruf hamzah yang berbaris. Huruf berbaris, contoh, okay, saya baca dulu. Membunyikan. Okay. Yang ketiga tu menyembunyikan. Bukan membunyikan, menyembunyikan huruf hamzah yang berbaris. Maknanya huruf hamzah yang berbaris tetapi dibaca seperti huruf yang macam mati, sembunyi. Okey, saya contohkan. Atau sebelum tu saya baca dulu. Takut ada yang tak faham ibarat ataupun ayat buku ni. Menyembunyikan atau atau tidak menjelaskan sebutan huruf hamzah boleh berlaku apabila huruf hamzah berbaris dhammah, berbaris depan, atau berbaris kasrah, baris bawah, yang terletak sebelum atau selepas huruf yang berbaris dhammah atau kasrah. Okey, gini. Kalau tuan-puan berjumpa dengan huruf hamzah itu berbaris depan atau huruf hamzah itu berbaris bawah. So mudah berlaku kita sembunyikan baris. So menyembunyikan baris hamzah adalah satu kesalahan. Dan dia mudah berlaku secara tak sengaja jika huruf hamzah yang berbaris depan dan berbaris atas itu dia berada sebelum atau selepas huruf yang berbaris depan. Contoh dalam kotak ni. Kan pening. Dalam kotak ni fatubu, bu bagi depan. Fatubu, kemudian ada huruf hamzah bagi bawah. So ramai yang baca huruf hamzah itu disembunyikan barisnya seperti fatubu ila bari'ikum. Dibaca gitu. Fatubu ila bari'ikum. Jadi hamzah tu jadi kelabu bunyi barisnya. Sebab apa? Sebab bila lidah kita sebut baris depan, bu, nak tukar kepada baris bawah itu dia berat sedikit. So bila berat, sesiapa yang sebut dia secara ringan, dia akan menjadikan baris huruf hamzah itu baris yang kesamaran. So kedengaran orang baca fatubu ila bari'ikum tak jelas. So maknanya kita kena beringat.
kalau ada huruf hamzah yang berbaris bawah. Dan sebelum dia itu berbaris depan, kena hati-hati dengan menjelaskan baris bawah huruf hamzah. Seperti fatubu ila. Kena sebut betul-betul i tu. Sebab dia mudah hilang pada sebutan. Begitu juga wa idzal mau'udatu su'ilat. Su'ilat. Bagi depan su, hamzah bagi bawah i. So ramailah baca su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. I itu dah jadi kelabu. Kerana apa? Kerana huruf hamzah tu berbaris bawah dan sebelum dia baris depan. Bila ada dia baris sebelum baris depan, hamzah baris bawah, pertukaran baris depan baris bawah tu maka dia perlukan kepada kesungguhan, barulah huruf hamzah tu akan timbul barisnya. Kalau tidak, huruf hamzah akan hilang. So jaga-jaga sebutan huruf hamzah baris bawah jika sebelumnya berbaris hadapan. Begitu juga contoh hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Muttaqiun, huruf hamzah bagi depan. Un. So ramai yang baca muttaqiun. Tak jelas sebutan hamzah. Muttaqiun gitu je. Kita nak baca muttaqiun. Sebab apa jadi kelabu macam tu? Sebab lidah kita, bila lidah kita prepare dia untuk sebut bagi bawah muttaqi, kemudian nak tukar kepada bagi depan, hamzah depan pula, dia perlu kepada penekanan yang baru. Kalau kita baca biasa, huruf hamzah tu akan tenggelam, akan kesamaran bagi depan dia. So kena hati-hati. Kesalahan nombor 3 ni banyak berlaku, itulah menyembunyikan baris huruf hamzah bila dia berbaris bawah atau berbaris depan jika sebelumnya baris depan. Mudah berlaku. Pergi kepada nombor 4, kesalahan huruf hamzah. Yang ni banyak berlaku, menyembunyikan huruf hamzah ketika waqaf. Okey, ni terus kepada contoh dia. Okey, contoh dia muka surat apa? Muka surat 9. Muka 9 dalam kolom tu. Cuba tak contoh. Wal an'ama khalaqaha lakum ada dif'un. Dif'un. Katakanlah kita waqaf pada perkataan dif'un. Huruf hamzah di hujung. So ramai yang apa? Yang menyembunyikan huruf hamzah ketika waqaf. So ramainya yang baca lakum fiha dif. Mana hamzahnya? Hamzahnya hilang. Sebab dia tak berani nak sebut. Ataupun dia tak tahu nak sebut hamzah macam mana. Kita nak nyatakan hamzah walaupun dia mati, walaupun kita waqafkan dia. Lakum fiha dif. Dia ada gitu. Lakum fiha dif. Ada hamzah. Ada hamzah. Jangan dif'un. Kalau dif'un tu jadi kita nak sambung. Ni waqaf. Bila kita nak waqaf, di akhir kalimah itu ada huruf hamzah, selalunya orang buang hamzah secara tak sengaja. Begitu juga pada alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab. Dia kena ada hamzah. Yukhrijul khab. Ada hamzah. Tapi ramainya yang baca buang hamzah. Yukhrijul khab. Macam tu je. Dia nak yukhrijul khab. Dia ada huruf hamzah. Yang ni perlu pada talaqi. Dengar macam ni saja, macam senang. Tapi bila baca, memang susah. Memang perlu pada talaqi dengan guru. Dan tunjuk ajar daripada guru. Okey, juga akan berlaku juga. Contoh dalam keadaan ayat seterusnya. Dalam kolom seterusnya. Thummastawa ila sama'. Nak berhenti tu, pastikan berhenti dengan hamzah. Minas ila sama'. Ada hamzah yang terwaqaf itu. Jangan baca thummastawa ila sama'. Tak ada hamzah. Hamzah tu tak jelas. Itu tak, maknanya termasuk dalam kategori menyembunyikan huruf hamzah ketika waqaf. Wa ma massani as-su'. Berhenti dengan hamzah. Jangan berhenti dengan wa ma massani as-su'. Macam tu. Jadi hamzah tu jadi tak kedengaran. Itu cara tak betul lah baca macam tu. Begitu juga faman faqatilul lati faqatilul lati tabghi hatta tafi. Berhenti hamzah. Maknanya kalau kita nak
waqaf pada mana-mana kalimah yang hujung kalimah itu ada huruf hamzah, maka kita kena apa? Kita kena hati-hati menyebut huruf hamzah. Jelaskan sebutan hamzah yang diwakafkan. Jangan baca lebih kurang, sebab bila kita baca lebih kurang, huruf hamzah itu akan hilang sebutan, terutamanya bila kita nak wakaf dia. Okey, sambung terus kepada muka surat 10 yang kelima. Yang kelima ni ramai orang yang masalah. Yang kelima. Muka surat 10, kesalahan menyebut huruf hamzah. Yang kelima, apa benda tu? Mentashilkan huruf hamzah. Mentashilkan huruf hamzah. Apa makna tashil? Tashil, saya definisikan dia dengan bahasa yang mudah, meringankan sebutan hamzah. Tetapi sesiapa yang nak tahu maksud tashil yang secara jelas, selain dia boleh baca nota kaki nombor 40 tu, mentashilkan ada nombor 40, kat bawah itu dijelaskan tentang tashil. Tuan-tuan boleh rujuk video pendek saya yang saya share dekat Facebook. Apa nama ni? Ada cerita tentang tashil. So rujuk video itu, tuan-tuan akan dapat faham apa tu tafsir. Tashil manalah kita sebut hamzah dengan sebutan yang ringan. Sebutan asal huruf hamzah bunyi dia a. Itu hamzah tu a. Dia kena pada makhraj dia, sentuh pada makhraj dia, pangkal leher a. Orang panggil. Sebutan huruf hamzah yang betul macam tadi a tu, itu dia panggil hamzah tahqiq. Taha qaf ya qaf. Perempuan, tuan-tuan, perempuan yang dengar seminar ni pastikan ada pen supaya boleh tanda. So tashil lawan dia tahqiq. Tahqiq adalah sebutan huruf hamzah yang sebenar. Macam mana bunyi sebutan hamzah yang sebenar? A, I, U. Itu hamzah yang sebenar. Sebutan hamzah tashil bunyi dia kelabu. A, I, U. A, I, U. Itu tashil. Jadi beza dia a. Beza. A, tahqiq, a, tashil. So, kesalahan yang kelima ni, huruf hamzah yang sepatutnya dia baca dengan hamzah tahqiq, bacaan hamzah biasa tu, ada orang baca secara tashil, dia tak tahu pun dia baca tashil. Contoh, cuba tengok pada contoh dalam kolom ni. Wassama'a badainaha. A tu nak kena baca dengan tahqiq. A. Tapi kalau kita tak beri perhatian kepada sebutan hamzah dengan betul, so ramai yang baca tertashil. Dia baca wassama'a banainaha. Wassama'a banainaha. Itu tashil. Sebenarnya wassama'a banainaha. Wassama'a banainaha. Bukan wassama'a. Salah. Dan mudah lagi berlaku tertashil ni apabila huruf hamzah baris bawah. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqal. Malaikah i tu. Ramai yang tashil hamzah baris bawah. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. I dia baca i. I itu adalah tashil hamzah baris bawah. Tak boleh baca macam tu. So huruf hamzah baca dengan betul-betul dengan bacaan tahqiq. Malaikah. I, jangan baca dengan i. Begitu juga boleh berlaku juga kesalahan mentashilkan hamzah bila hamzah baris depan. Seperti qul in kana abaukum. Itu tashil. Abaukum. Itu adalah tashil. So baca dengan betul-betul hamzah itu. Abaukum. Jangan baca dengan u. Baca dengan u. Jelaskan hamzah. A, I, U. So maknanya orang yang tak tahu bahawa huruf hamzah ni mudah tertukar dengan hamzah tashil, maka dia akan baca hamzah kadang-kadang baca tashil secara tak sedar. Buat salah tak sedar. Kadang-kadang takbiratul ihram. Takbir ada hamzah takbir. Dia baca Allahu akbar. Allahu akbar. Mana hamzahnya? Hamzahnya a. Allahu akbar. Tapi dibaca Allahu akbar. Jadi Allahu akbar itu hamzah yang disalah tashilkan. Hamzah yang sebenar, hamzah tahqiq, baca dengan a, Allah. Jadi jaga-jaga menyebut huruf hamzah. So huruf hamzah ni banyaklah dalam suratul Fatihah kita.
Banyak alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, iyyaka na'budu wa banyak hamzah. So semua hamzah tu nak ditashilkan. Apa boleh mengesahkan bacaan hamzah kita tu betul? Kecuali dengan kita mengadap guru. Kadang-kadang kita baca tersalah tashil. Saya pernah sekali tu saya baca kalau nak buka kamera. mohon Nanti kalau nak buka kamera tekan ni je. mohon off suara, mohon off suara. Okey, baik. Ada sekali tu saya baca Quran berlagu untuk recording. Baca Quran untuk recording dengan intim record. Ada guru yang kita bawakan lah. Bila kita baca, tak perasan pun huruf hamzah itu telah ditashilkan. Kita duduk mengaji dah, duduk belajar dah. Tetapi bila kita baca kadang-kadang terlepas. Kerana mungkin fokus kita tidak pada huruf hamzah. Jadi hamzah itu ditashilkan secara tak sengaja. Baik. Teruskan membariskan huruf hamzah sakinah. Kesalahan yang ke-6 ke surat 11. Siapa yang ada buku tu, alhamdulillah dia boleh follow. Yang tak ada buku memang masalah. Yang tak nak beli buku memang masalah. Okey, buku ni sangat bernilai. Kerana dia adalah pengalaman orang belajar Quran dan mengajar Quran selama puluhan tahun. Diabadikan dalam buku. Kalau kita nak belajar macam dia, kali kita kena spend masa 10 tahun. Baru boleh mengaji, boleh jumpa kesalahan macam ni, boleh jumpa guru yang menegur kesalahan macam selama puluhan tahun. So dengan beli buku ini, kita boleh belajar pengalaman orang mengajar dan belajar selama mungkin 10 tahun atau belasan tahun. Jadi yang ada buku, yang spend duit untuk belajar, untuk beli buku RM18.50 ni, bukan nilai dia, dengan RM18.50, dia ada pengalaman orang mungkin puluh tahun. Bermula daripada start belajar baca Quran, umur belasan tahun sehingga sekarang umur 40 tahun, mungkin puluhan tahun. RM18.50, kita belajar pengalaman orang tabahur dalam bidang Quran ini puluhan tahun. So berbaloi sangatlah. Berbaloi sangat. Kalau orang suruh bayar RM300 untuk beli pengalaman orang 20 tahun, kita sanggup bayar. Sebab kita tak perlu bersusah payah untuk macam dia turun ke medan selama 20 tahun. Tapi just beli buku, kita dapat belajar pengalaman dia. Baik. Jadi oleh kerana itu, yang dapatkan buku ini dengan harga yang sangat murah, RM18.50, saya ucapkan tahniah. Semoga pembelian anda tu diberkati. RM18.50 tak ada nilai pun. Makan sekali, 2 kali makan pun. 2 kali makan habis. Tapi buku kalau beli dia akan kekal dengan kita. Membariskan huruf hamzah sakinah. Maknanya huruf hamzah yang mati dibariskan. Banyak yang baca macam tu. Kena hati-hati. Dia tengok pada contoh dia. Contoh. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna. Wa ya'muruna. Hamzah tu mati. Wa ya'muruna. Tapi ada baca wa ya'muruna. Ada baca juga. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas. Dia baca macam qalqalah, macam bunyi baris. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna. Itu macam dah baris tu. Jadi bila huruf itu matikan dia betul-betul. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna. Betul-betul. Kalau huruf mati dihidupkan, akan timbul masalah. Kalau dalam rumah kita ada mayat jenazah, orang mati. Dia mati. Tiba-tiba dia bangun, pergi makan nasi. Saya tembak lari, saya lagi dulu. Sebab masalah. Bila orang dah mati, bangun balik akan timbul masalah. So, bila yang dah mati, doakan dia kebaikan. Mudahan kematian dia itu selamat. Betul juga, huruf yang Quran, huruf mati. Baca dengan cara mati. Jangan hidupkan huruf yang sudah mati. Akan timbul masalah. Yu'minuna. Contoh kedua. Yu'minuna. Jangan baca yu'minuna. Yu'minuna. Ni ramailah. Kalau dalam 10 orang yang baca, barangkali 9 orang yang ada penyakit menghidupkan baris huruf hamzah yang mati. Membariskan huruf hamzah yang mati. Saya ambil contoh lain. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al tu mati. Alhamdu. Tapi dihidupkan dia. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baca Rabbil alamin. Kesalahan yang sama. Huruf yang mati. Tak kira lah. Hamzah ke mati. Lam ke mati. Apa-apa yang mati. Nun yang mati. An'amta. An'amta.
Jangan baca an'amta. Siratal ladzina an'amta. Itu dah bariskan huruf yang mati. Bila bariskan huruf yang mati, makna berubah. Bila makna berubah, Fatihah tidak sah. Bila Fatihah tidak sah, sembahyang pun tidak sah. So, nak belajar macam mana? Hari ni tuan-tuan belajar jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. So buku seminar kita ni adalah seminar yang kita nak bagi tahu jangan buat macam ni. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Bila kita tahu jangan buat yang ni. Jangan buat ni. Jangan buat yang ini. Bila kita baca kita beringat, macam ni tak boleh buat. Macam ni tak boleh buat. Di samping kita beringat ketika kita baca Quran tu baca sendiri, dan kita perlu juga berhadapan guru supaya yang kita tahu tak boleh buat tu kita telah sempurnakan dengan betul. Jangan kita hanya tahu saja. Saya tahu dah ustaz. Huruf hamzah kalau mati kena baca mati lah. Tapi bila kita baca hidup semacam alladzina yabkhaluna wa ya'muruna. Kita tak perasan sebab kita tukang baca. Tapi orang lain perasan. Guru Quran, dia perasan bacaan kita tu tak tepat lagi. Kadang-kadang kita shock sendiri. Macam betul je. Tapi bila dah baca depan guru, baru tahu, tak betul lagi. Baru perasan, sebenarnya salah lagi. Saya ada cerita banyak sebenarnya berkaitan dengan Quran, tapi saya tak sempat nak cerita. Setiap ulasan yang saya nak cerita ni, saya nak beritahu ni, ada banyak cerita sebab saya melalui pengalaman orang yang baca macam begitu. Tapi saya tak boleh nak cerita semua benda. Kerana masa kita sangat semput. 1 jam setengah untuk bereskan separuh buku ni, saya rasa tak sempat pun. Saya andaikan saja 2 slot itu boleh habiskan buku ini. Tapi kalau andainya tak habis, tuan-tuan kena baca sendiri. Ataupun kita buat sesi slot yang lain lagi. Saya harap habis. Inilah kali pertama saya buat seminar online, diskusi buku yang saya tulis. Sebelum ni saya buat buku ni juga. Bukan Fatihah. Kita buat di UKM. So buku ni bukan buku komang-komang aja. Bukan buku komang-komang yang tuan tengok lebih kurang macam buku kulit nipis ni. Ni cetakan yayasan bawah kerajaan. So dia binding dia tak cantik, kulit dia tak cantik. Tapi isi dalam insya-Allah harganya mahal. Yang tuan-tuan mungkin berpeluh untuk dapatkannya. Tuan-tuan mungkin perlu berguru dengan ramai guru baru berjumpa orang beritahu. Jangan tafkhimkan hamzah, jangan bariskan hamzah, jangan sembunyikan hamzah, jangan bunyikan hamzah seperti orang mutah. Mungkin tuan-tuan akan berjumpa dengan banyak guru baru dapat benda tu. Tapi hari ni tuan-tuan duduk bersela depan rumah, dapat cerita mungkin puluhan guru yang ada dalam buku ni. So semoga diberkati insya-Allah. Yang ketujuh. Penyakit yang ketujuh ialah menyebut huruf hamzah daripada corong hidung. Muka surat 12. Hidung ni guna dia untuk sebut dengung aja, dengung. Dengung yang ada pada nun, dengung yang ada pada mim. 2 tu aja. Selain daripada dengung, tak boleh kita keluarkan daripada hidung. Kalau keluar daripada hidung, itu tak betul. Kalau ada orang ajar sebut daripada hidung, lagi tak betul. Tak ada huruf yang keluar daripada hidung. Hatta huruf nun pun tak keluar daripada hidung. Mim pun tak keluar daripada hidung. Dia daripada hujung lidah. Yang keluar daripada hidung, tugas hidung untuk dengung aja, berdengung aja. Selain daripada itu mulut. Okey, tapi kita terbaca huruf hamzah daripada corong hidung. Ada orang tak perasan. Dia baca. Cuba tengok contoh ayat muka surat 7 dalam kolom tu. Hamzah i. Ada baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia terlebih Arab daripada Arab. Arab sebut hamzah i daripada leher ni i. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Itu salah lah. Salah. Kadang-kadang kita tak perasan kita baca gitu. Ada orang macam tu baca. Bukan tak ada, memang ada. Yang ni berlaku. Terutamanya kalau huruf hamzah tu berjiran dengan ain. Contoh a'budu. Baca dengan tapi dia dah baca a'budu. Dia baca dengan ain, dia baca dengan hidung dah. A'budu. Maksudnya a'budu. Jadi huruf hamzah kalau kita tak prihatin dalam menyebutnya, dia mudah tertukar ataupun dia tersebut dengan hidung. Dia tersebut dengan hidung itu kesalahan, satu kesalahan lah.
Baik, seterusnya yang ke-8, kesalahan menyebut baris huruf hamzah seperti imalah. Huruf hamzah bahagian bawah i itu disebut imalah. Okey. Imalah adalah baris atas yang disebut secara condong. Imalah a. Okey. Sesiapa yang nak faham tentang imalah boleh rujuk video saya dalam Facebook tentang majreha. Baris atas a, baris bawah i. Baris imalah a. So baris bawah hamzah bunyi i, tapi ramai yang baca ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdina alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ne itu adalah imalah. Itu adalah imalah. So, baca betul-betul baris bawah ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdina. Ihdina dia jadi bacaan imalah. So imalah tak berlaku kat sini. Imalah hanya berlaku pada majaraha, dibaca dengan majreha. Satu tempat saja imalah. Imam kita Hafsun an Asim, bacaan imam kita yang kita anuti, hanya ada imalah pada majreha. Surah Fussilat. Selain daripada itu tak ada huruf yang dibunyikan dengan cara imalah. Maknanya baris bawah mana-mana huruf, betulkan baris bawah dia, jangan terbaca dengan imalah kerana dia adalah satu kesalahan. Tuan-tuan ada nak tanya, simpan dulu tulis soalan, tanya di sesi akhir nanti insyaAllah. Yang ke-9, last bagi sebutan huruf hamzah yang ke-9. Ada 9 kesalahan yang saya sempat sematkan dalam buku ni. Mungkin ada lebih lagi, tapi saya tulis buku ni pada 2011, 2010. Masa tu maklumat saya ada 9 tentang kesilapan, kesalahan menyebut huruf hamzah. Yang ke-9 ni apa? Mengidghamkan huruf hamzah ke dalam ha. Macam mana boleh idgham? Idgham maknanya memasukkan. Mazaj. Khalat. Memasukkan. Boleh berlaku apabila huruf hamzah berjiran dengan huruf ha. Mana-mana ayat Quran, jika sebelumnya hamzah dan selepasnya ada ha, akan timbul masalah. Saya ulang lagi. Mana-mana ayat, dalam apa saja surah, kalau tuan-tuan jumpa ada huruf hamzah, selepasnya datang ha, selalunya akan berlaku masalah. Orang Arab pun akan berlaku salah. Dia salah apa? Dia salah idgham. Dia salah memasukkan. Sebab a dengan ha huruf yang sejenis. Dekat sangat. Beza dia hanya sedikit. A, ha. Hampir sama bunyi dia. A, ha. So bila dia dua-dua berbaris dan berjiranan, dia mudah berlaku pertukaran. Dia mudah berlaku mazaj, maksudnya idgham. Kita akan dengar orang baca hatta idza jaa ahadahumul maut. Nampak tak? Mana hamzahnya hilang, ha pun hilang. Jadi hilang dalam sebutan. Jadi macam mana? Bila nampak huruf hamzah dan sebelahnya ada huruf ha, nyatakan huruf hamzah dengan betul-betul. Hatta idza jaa ahadahum, hatta idza jaa ahadahumul maut. Nyatakan dia. Jangan gaduh, jangan nak cepat. Bila nak cepat dia akan jadi idgham. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Oleh kerana itu Quran ini diturunkan dalam orang Arab. Orang Arab pada zaman turun Quran, dia tak boleh baca ayat ni. Ada sebahagian kabilah Arab tak boleh baca ayat ni. Kalau baca dia jadi macam tu. Maka Allah Ta'ala mudahkan bagi kumpulan itu, boleh baca dengan idgham. Ada cara dia. Tapi itu qiraat lain. Ada cara dia. Ada cara dia. Idgham, umpamanya bila berjumpa dua hamzah, dia ada cerita dia. Panjang cerita dia dalam bab dua hamzah. So kita tak ada idgham-idghamnya. Kena baca dengan betul-betul. Ahadahumul maut. Bagi kita jaga huruf hamzah daripada tersalah idgham ke dalam ha. Habis huruf hamzah.